Ta'ala para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rongya, di Marawi, di Indonesia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga dengan keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab kepada datangnya redha Allah, rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa dan kesalahan kita, insya-Allah. Semoga kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi kita baik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, sepatutnya pagi ini kita bicara tentang kisah-kisah daripada Al-Quran, ibrah kisah daripada Al-Quran, tapi bertepatan pada bulan Rabiul Awal ni, insya-Allah kita akan berkongsi perjalanan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengulang kaji bagaimana hebatnya, agungnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menambah baikkan lagi keimanan kita, keyakinan kita, dan kita harapkan semoga Allah SWT meletakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Allah SWT dan meletakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, 3 perkara. Yang pertama disebut, aku lahir pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah, hari Isnin. Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Itu 3 tu. Rasulullah SAW dia tak sebut bila. Dia tak sebut tanggal ataupun tarikh. Orang Indonesia panggil dia tanggal, orang kita panggil tarikh. Tarikh tu tak disebut. Jadi bila tidak disebut tarikh tadi, tuan-tuan, ada khilaf di kat situ. Ada para ulama sebut kebanyakannya pada 9 Rabiul Awal. Tetapi yang ma'ruf, yang banyak dikenali di kalangan kita, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Jadi itu tak jadi masalah. Ada 3-4 pandangan lagi, tuan-tuan, yang lain. Jadi bulan Rabiul Awal ini, tuan-tuan, satu bulan yang sangat besar, yang sangat agung. Sehingga sampaikan, tuan-tuan, kenapa dia agung pada bulan Rabiul Awal ni? Agungnya bulan Rabiul Awal ni kerana lahirnya ataupun lahirnya satu manusia agung. Bukan agungnya manusia itu di kalangan manusia, tapi sampai tahap agungnya itu daripada kalangan makhluk. Agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan, daripada kalangan makhluk. Bukan hanya sekadar keagungannya sebagai seorang nabi, seorang rasul, bahkan serta penciptaan. Sehingga sampaikan tahap, tuan-tuan, sesiapa sahaja yang bersama Nabi SAW itu akan agung. Siapa sahaja yang bersama dengan Nabi SAW, zat tubuhnya tu agung, rohnya tu agung. Sampaikan keagungan tadi, tuan-tuan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan tu sesiapa sahaja. Kalau kita bicara tentang kelahiran tu, susur jalur yang menggendong cahaya Nur Muhammad itu pun agung. Sesiapa sahaja yang bersama, tanah yang dipijak tu pun agung. Cuba bayangkan, tuan-tuan, Mekah tu Allah jadikan satu tanah gersang yang tidak ada apa-apa. Kalau kita baca sejarah tentang Mekah, peristiwa bermula Nabi Allah Ibrahim AS diperintah oleh Allah SWT supaya hantar ke satu tempat yang Nabi Allah Ibrahim sendiri pun tak tahu tempat tersebut. Diletakkan di sana, ditinggalkan, tuan-tuan, sehingga sampai ketika Nabi Allah Ibrahim balik. Dipendekkan cerita bagaimana, tuan-tuan, didatangi Nabi Allah Ibrahim tadi oleh Jibril AS, Israel dan juga Israfil, 3 orang malaikat. Tujuannya, tuan-tuan, untuk perjalanan pergi ke Sodom. Ketika tu anak ataupun adik ipar Nabi Allah Ibrahim, nama dia Lut,
Kaum Nabi Allah Lut nak dihancurkan kaum Sodom tu tuan-tuan. Jadi dalam perjalanan nak ke Sodom, Allah perintahkan supaya singgah menemui Nabi Allah Ibrahim untuk memberitahu satu perkara yang besar. Apa satu perkara besar tu tuan-tuan? Iaitu bagi tahu Nabi Allah Ibrahim bahawa Sarah isteri pertama Nabi Allah Ibrahim tu sedang hamil. Jadi bila diberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim terkejut tuan-tuan. Dia terkejut. Kenapa dia kata mana mungkin, sedangkan usia aku ni 100 tahun dia kata. Usia aku 100 tahun. Sarah yang duduk di belakang tabir tu mak memandang memasang telinga mendengar. Dia dengar saja Jibril kata bahawa dia sedang hamil. Dia keluar daripada belakang tabir tadi. Dia kata mana mungkin, dia kata. Aku ni seorang yang apa panggil? Orang perempuan tak boleh bukan menopause. Apa ni? Perempuan tak boleh beranak ni. Mandul. Aku ni seorang yang mandul, dia kata. Tegak-tegak dia cakap. Aku ni seorang mandul, dia kata. Dan dilihat pada usia pula waktu tu, usia Sarah tu dengan Nabi Allah Ibrahim tu bezanya 10 tahun. Kalau Nabi Allah Ibrahim usianya 100 tahun, sudah pasti Sarah tu 90 tahun. Jadi mana mungkin Sarah kata. Jadi Jibril kata inilah yang telah disampaikan oleh Allah SWT. Atas dasar Allah nak menunaikan doa engkau wahai Ibrahim, yang tak putus-putus dan sifat sabar yang ada pada engkau. Bahkan bukan hanya sekadar dihantarnya berita tentang hamilnya Sarah tadi, bahkan diberitahu juga untuk menambahkan lagi kegembiraan Nabi Allah Ibrahim tadi, iaitu anak yang akan dilahirkan nanti namanya Ishak, dan cucunya, cuba bayangkan, anak lelaki bernama Ishak dan anak Ishak tu pula namanya Yakub. Masya Allah. Kemudian dia kata lagi apa? Jibril kata lagi, sesungguhnya Allah memberitahu, Allah perintahkan kepadaku supaya beritahu engkau wahai Ibrahim, daripada kalangan anak inilah akan lahirnya besok zuriat seorang nabi dan seorang, daripada kalangan nabi dan kalangan rasul. Daripada zuriat tu akan lahir nabi dan juga lahir rasul yang akan diberikan kitab kepada mereka. Masya Allah, betapa agungnya Allah Ta'ala berikan kepada keturunan Ishak dan Yakub. Lalu selesai diberitahu tadi, Jibril pun berlalu pergi. Jibril, Israel dan Israfil. Jadi bila mereka berlalu pergi, Nabi Allah Ibrahim ni bermunajat pada Allah. Pertamanya dia rasa syukur di atas nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga sampaikan daripada Sarah itu sendiri pun Allah bina keturunan, dan keturunan bukan kecil-kecil keturunan. Daripada keturunan itu akan lahir Nabi dan juga Rasul, dan akan diberikan kitab. Itu yang sehinggakan Nabi Allah Ibrahim ini dipanggil sebagai bapa kepada para Nabi dan para Rasul. Jadi Nabi Allah Ibrahim bermunajat rasa syukur dan terima kasih. Tapi dalam masa yang sama ada apa panggil? Ada rasa bukan tak puas hati, rasa ya Allah kesian. Dia teringatkan anak lelakinya yang bernama Ismail. Dia teringatkan Ismail. Ya Allah, dia kata, diluahkan pada Allah. Ya Allah, kau berikan sebesar-besar nikmat kepada Ishak dan juga Yakub. Tapi bagaimana pula Ismail yang daripada kecil tak merasai kasih sayang seorang ayah, tak membesar bersama ayah, kemudian duduk di tengah-tengah tanah yang gersang, duduk berdua dengan mak di sana. Ya Allah, apa yang akan kau berikan kepada Ismail? Lalu ketika itu Allah SWT menjawab, "Hai Ibrahim, ku berikan Ishak dan Yakub satu nikmat yang besar sangat. Tetapi apa yang ku berikan kepada Ismail, kelebihan dan keagungannya itu tidak ada pada yang lain." Apa dia? Yang pertama, Allah berikan tanah haram tadi. Yang kedua, Allah berikan Kaabah. Yang ketiga, Allah Ta'ala berikan persyariatan haji. Yang keempat, Allah berikan persyariatan kurban. Lalu kemuncaknya yang tidak ada pada yang lain, daripada sulbi Ismail itulah yang akan lahirnya Nabi akhir zaman, makhluk yang sangat agung. Masya Allah. Terdiam Nabi Allah Ibrahim. Nak menyambut Nabi itu memerlukan susu jalur yang sangat hebat. Siapa yang menggendong Nabi itu, sulbi yang menggendong cahaya Nur Muhammad tu, mereka adalah mereka yang hebat dan mereka yang agung disebabkan menggendong makhluk yang agung. Lalu nak membuat persiapan lahir Nabi itu pun
sampaikan tanah tu tanah haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal kejadian langit dan juga bumi. Dan dijadikan Kaabah tu pula nak menyediakan tempat Nabi tadi tu. Kaabah tu dibina sebagai tempat tumpuan seluruh makhluk. Nampak tu? Allah berikan keagungan pada Ismail dengan persiapan persediaan semua tadi tu untuk melahirkan manusia, makhluk yang sangat agung, bukan kecil-kecil. Ini tuan-tuan, bila Nabi Allah Ibrahim dengar tadi terkedu, rupanya keperitan, kejeritan, kepahitan, kesedihan yang dilalui oleh Ismail dan juga Hajar, rupa-rupanya di sebalik itu ada satu kemanisan yang sangat hebat dan sangat agung. Ini tuan-tuan, itu sebabnya siapa yang menggendong Nabi, siapa yang bersama dengan Nabi, apa yang Nabi pijak, apa yang Nabi lalui, semuanya akan menjadi agung. Itu sebabnya agung tak agung Nabi. Sampai pernah satu peristiwa diceritakan terjadi kepada Nabi Allah Adam AS. Ketika selepas daripada Nabi Allah Adam AS makan buah khuldi, kan Allah Ta'ala SWT bertanya, wahai Adam, kan sudah aku katakan jangan kau dekati pohon khuldi itu, apatah lagi makan. Kemudian jangan kau termakan bujuk rayu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya iblis itu musuh yang nyata. Nabi Allah Adam AS, dia tak berkata apa-apa kecuali dia kata apa? Allah mengilham dan ajarkan kepada Nabi Allah Adam menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa tarhamna, ampuni kami ya Allah dan kasihani kami. Kalau kau tak ampunkan kami, kau tak kasihani kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jadi dalam riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Allah Adam AS itu menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu disertakan pula dengan bibarkati Muhammad Rasulullah, dengan berkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga sampai Allah Ta'ala bertanya, mak, kakak, abang, ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, bila Allah bertanya bukan Allah Ta'ala tak tahu, tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu. Dia maha tahu, tapi bila dia bertanya dia nak bagi tahu. Jadi Allah SWT bertanya pada Nabi Allah Adam, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Lalu ketika itu Nabi Allah Adam menjawab, wahai Allah, ketika kau memerintahkan kepada Israel supaya memasukkan roh ke dalam jasadku, roh masuk. Selesai roh masuk sampai ke dada, mataku terbuka. Aku memandang ke arah kanan, kiri, atas, bawah. Liar mataku memandang setiap arah dan setiap juru. Dan ketika asyik ku memandang kanan, kiri, atas, bawah, tiba-tiba ku terpandang di arasmu ya Allah. Pada arasmu dinding tu ada namamu wahai Allah. Lalu tak cukup dengan ku memandang namamu yang besar, yang agung tu ya Allah, di samping nama itu ada nama Muhammad. Dan ku yakin bahawa nama Muhammad itu tidak ada lain kecuali sesuatu yang sangat agung. Pasti agung. Sebab kau letak nama Muhammad itu di samping daripada namamu wahai Allah. Ini Allah Ta'ala bagi tahu. Cuba bayangkan, Allah di samping Allah itu nama Muhammad. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri menceritakan bagaimana Allah SWT menjadikan arash. Arash ni salah satu makhluk agung, besar. Tapi sebesar-besar arash Allah, seagung-agung arash Allah, jauh lebih luas rahman Allah, sehingga Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman alal arsy istawa, menggendong rahmat Allah yang sangat luas. Jadi awal kejadian arash itu diceritakan, arash itu bersifat liar. Liar disebut. Goyang-goyang, bergoncang-goncang. Jadi Allah SWT perintahkan dia berhenti, diam. Tak diam, liar macam kuda liar tu, goyang-goyang, bergoyang-gorang
Akhirnya Allah Ta'ala nakkan dia diam tadi, Allah SWT pasak arasy tadi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah pasak arasy tu sehingga diam, baru diam arasy tadi. Ini tuan-tuan bagaimana agungnya, hebatnya keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Sehingga kan ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut bahawa susur jalur Nabi itu, susur jalur keturunan yang nak menggendong cahaya Nabi Muhammad itu, Allah pelihara daripada dua perkara. Yang pertama, Allah SWT pelihara daripada sifat kesyirikan, perbuatan dan sifat syirik. Jadi susur jalur Nabi itu jelas. Rasa tak ada orang sejelas susur jalur keturunan Nabi SAW. Kita ni paling-paling tinggi pun moyang. Naik ke moyang, habis dah, tak kenal dah. Habis, mati putus. Nabi tak. Nabi jelas. Nabi SAW itu keturunannya jelas. Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim naik sampai ke atas 40 tuan-tuan, sampai jelas sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Jelas. Dan jelas tu pula bukan hanya jelas pada nama. Kita habis-habis moyang kita, nama pun kita tahu nama, lepas tu kita tak tahu siapa dia. Rasulullah SAW itu setiap moyangnya itu, setiap keturunan itu tuan-tuan, bukan hanya sekadar jelas pada nama, bahkan jelas pada sifat, kepribadian, kedudukan dan penghormatan yang Allah Ta'ala berikan. Keturunan itu keturunan hebat. Jelas. Dan yang keduanya, keturunan Nabi SAW itu, dia dipelihara oleh Allah SWT daripada zina. Itu sebabnya jelasnya tadi itu, jelas daripada sifat syirik dan jelas itu daripada zina. Kerana apa? Allah tampil dan Allah zahirkan sejelas-jelasnya siapa mereka itu, setiap keturunan tadi. Dan siapa isterinya, datang daripada mana, golongan mana. Sampaikan hari ini pun boleh diceritakan setiap inci keturunan Nabi itu, bagaimana kepribadian mereka. Jelas. Tuan-tuan balik buka buku sirah tuan-tuan, satu persatu tu boleh diceritakan. Sampai kepada Nabi Allah Ismail AS. Masya Allah. Jadi tak ada tempat peruang tuan-tuan nak kata Nabi tu siapa bapak dia, siapa mak dia, siapa tok dia. Baik sama ada susur jalur sebelah ayah maupun susur jalur sebelah ibu. Jelas. Jelas bukan hanya sekadar nama, pribadi, sifat, kedudukan, rupa, semua jelas. Masya Allah. Agungnya Nabi SAW. Sampailah tuan-tuan masuk tahun tu tahun gajah. Kita tak nak cerita bab tahun gajah. Semua orang tahu tahun gajah. Masuk bulan Rabiul Awal. Sebelum masuk bulan Rabiul Awal tu tuan-tuan, bulan Rejab. Sebelum daripada itu, Nabi Allah Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, salah seorang daripada pembesar Quraisy yang sangat dihormati. Akhirnya tuan-tuan dikahwinkan Abdullah, kerana semakin lama semakin didapati Abdullah ni sangat-sangat bukan hanya sekadar disayangi oleh penduduk Mekah, bahkan sampai tahap digilai oleh perempuan-perempuan yang ada di Mekah. Perempuan-perempuan yang ada di Mekah cuma digilai itu. Kalau kita lihat salah satu contoh bagaimana peristiwa Nabi SAW sebut, aku lahir daripada dua bapa zabahain, walidaini zabahaini. Walidaini zabahaini. Aku lahir daripada dua bapa yang disembelih kedua-duanya. Yang pertama Nabi Allah Ismail dan yang keduanya Abdullah sendiri. Bila ketika mana Abdul Muttalib tu, bila naik sampai Abdul Muttalib ni satu pembesar yang sangat hebat dalam kalangan Quraisy tuan-tuan. Kemuncak pemerintahan Bani Quraisy, bangsa Quraisy tuan-tuan, adalah di tangan Abdul Muttalib. Itu kemuncak. Dan cerita Abdul Muttalib tu pun hebat. Balik-balik nanti tuan-tuan baca sejarah Abdul Muttalib tu, ceritanya macam cerita Nabi. Apa yang macam cerita Nabi? Bapaknya nama Hashim. Bapak kepada Abdul Muttalib tu nama dia Hashim. Jadi Hashim ni pembesar Quraisy ketika itu, pembesar Mekah. Dia yang jaga keadaan Mekah
Sampai satu ketika dia nak pergi berdagang. Nabi SAW ni keturunannya tu berdagang. Jadi Hashim ni nak pergi berdagang ke Palestin waktu tu. Jadi dia minta adik dia, nama dia Muttalib. Adik Hashim tu nama Muttalib. Jadi dia minta pada Muttalib supaya memangku jawatan dia sebagai pembesar Quraisy. Jadi Hashim ni tuan-tuan dia nak pergi ke Palestin tu, dia singgah ke Yathrib. Itu sebabnya Nabi SAW tu ada keluarga di Yathrib. Sampai ke Yathrib, beberapa hari di Yathrib, tiba-tiba dia bertemu dengan isteri dia ataupun bakal isteri perempuan yang tertarik, sehingga akhirnya dia berkahwin. Selepas perkahwinan, hasil perkahwinan tu, isterinya tadi mengandung. Bila mengandung, dia teruskan perjalanan ke Palestin. Sampai Palestin, selesai berdagang, dipendekkan cerita, dia sakit, meninggal di Palestin. Sebab Hashim tu kuburnya di Palestin. Jadi tuan-tuan, berita tentang Hashim tadi meninggal dunia dihantar ke Mekah, bagi tahu kepada pemangku iaitu Muttalib adiknya tadi bahawa Hashim dah meninggal. Rupanya tuan-tuan, dia meninggal bukan hanya sekadar meninggal, bahkan tuan-tuan meninggalkan pula seorang isteri dan anak yang akan dilahirkan di Yathrib. Yang akhirnya tuan-tuan, tak lama kemudian Muttalib tadi pergi. Selang beberapa lama Muttalib pergi. Dan ketika Muttalib pergi tu, isteri Hashim tadi dah melahirkan anak. Dah mula berjalan, dah mula tahu beza orang semua. Dah pandai berjalan dah. Jadi Muttalib ni dia minta izin pada isterinya, isteri Hashim tadi tuan-tuan, untuk diambil anaknya tadi. Anak tu dinamakan Abdul Muttalib. Bapa saudara dia tadi siapa? Nama Muttalib. Ni nama dia Abdul Muttalib. Jadi tu yang akhirnya minta pada awalnya tuan-tuan, isteri Hashim ni dia tak benarkan. Yelah, tu je anak satu-satu. Tapi memikirkan ada satu perkara yang jauh lebih besar. Kerana inilah waris tunggal daripada Hashim untuk meneruskan pemerintahan Mekah tadi tuan-tuan. Akhirnya diizinkan. Tu yang akhirnya Abdul Muttalib tuan-tuan ikut juga Muttalib tadi balik ke Mekah dan membesar bersama Muttalib. Bahkan dalam riwayat sejarah menyatakan Abdul Muttalib ini jauh lebih tersohor dibandingkan ayah di Hashim. Lagi tersohor, lagi hebat. Itu kata-kata tu tuan-tuan. Jadi Abdul Muttalib ni tuan-tuan sampai satu ketika melihat keadaan Zabahain tadi tu, Abdul Muttalib ni dia ada 10 orang anak. 10 orang anak dia tu dengan daripada beberapa orang isteri. Termasuklah di antara anak Abdul Muttalib tuan-tuan, Abdullah. Abdullah ni pula satu mak satu ayah dengan Abu Talib. Satu mak satu ayah dengan Abu Talib. Cuma tuan-tuan, kepribadian Abdullah ni sangat-sangat disayangi oleh seluruh keluarga dan seluruh penduduk Mekah. Dapat dilihat tuan-tuan bila tika mana Abdul Muttalib ni sampai ke tangan dia, Zamzam tu, telaga Zamzam tu dah terkambus. Kerana tak lama tu selepas daripada jatuh saja kaum isteri pertama Nabi Allah Ismail tu, dia jatuh, dia balik ke Yaman. Tak lama selepas tu mereka tu, kalau tak silap ada satu riwayat mengatakan mereka tu marah dan tak puas hati atas kekalahan mereka tadi. Mereka kambus air Zamzam tu, telaga Zamzam. Jadi satu masa yang sangat panjang sampaikan Allah SWT memberikan mimpi kepada Abdul Muttalib untuk cari balik telaga Zamzam. Dan akhirnya dia cari-cari tak jumpa. Bila tak jumpa, dia bernazar. Dia minta pada Allah SWT supaya Allah tunjukkan di mana telaga Zamzam tadi. Akhirnya dengan mimpi lagi Allah datangkan, nampak dekat mana telaga Zamzam. Dikorek, terpancar-pancar air telaga Zamzam tu. Yang akhirnya tuan-tuan, nazar tadi terpaksa mengambil salah seorang daripada anaknya untuk disembelih. Untuk disembelih. Yang akhirnya bila waktu nak tarik nama undian tu, seluruh penduduk Mekah hadir tu tuan-tuan, nak tarik undian tu. Tarik kali pertama tuan-tuan, keluar nama Abdullah. Adik-beradik dan seluruh penduduk Mekah tuan-tuan tak boleh nak terima. Sebab mereka sayang. Orang lain tak apa, dia kata, jangan Abdullah. Yang lain tu kalau nak disembelih, sembelih aja. Tapi Abdullah jangan. Jadi tarik kali kedua, keluar lagi nama Abdullah. Dan akhirnya tuan-tuan,
setiap satu nama tu terpaksa ditebus dengan 10 ekor unta. Tuan dia tarik satu keluar nama Abdullah, tolak balik 10 ekor unta tolak. Tarik lagi tuan-tuan, nak keluar nama lagi Abdullah, terpaksa lagi 10 ekor unta nak selamatkan dia. Jadi adik-beradik dengan keluarga serta penduduk Mekah tu tak terima. Tarik lagi sampai 10 kali tarik tuan-tuan, tetap keluar nama Abdullah tu, yang sehingga akhirnya 100 ekor unta terpaksa disembelih. Jadi ini gambaran tuan-tuan bagaimana Abdullah tu sendiri tuan-tuan. Kenapa Abdullah tu sangat-sangat disayangi? Abdullah tu sangat disayangi kerana dia telah menggendong cahaya Nur Muhammad. Sampailah tuan-tuan ketika kemuncak waktu nak berkahwin, ya, dengan Aminah tu tuan-tuan, sebelum mereka pergi, Abdul Muttalib tu bawa Abdullah pergi tawaf. Tawaf ke Kaabah tuan-tuan, tawaf, selesai tawaf, waktu nak pergi tu tuan-tuan, masih lagi dihalang tuan-tuan oleh seorang perempuan. Wahai Abdullah, kahwini aku Abdullah, kahwini aku Abdullah. Sampai tahap macam tu, digila-gilai oleh perempuan Mekah ketika tu. Jadi Abdul Muttalib bawa, dipendekkan cerita, mereka pun berkahwin dan menetap di Mekah ketika tu. Jadi bila selesai duduk dekat berkahwin tadi tuan-tuan, tak lama Abdul Muttalib ni, ada riwayat menyebutkan Abdul Muttalib perintah kepada Abdullah tadi tuan-tuan supaya pergi ke Yathrib untuk selesaikan urusan dagangan di Yathrib. Kerana di Yathrib tu tuan-tuan ada kebun korma. Jadi pada peringkat awal berat Aminah untuk melepaskan Abdullah ni tuan-tuan. Kan baru kahwin. Tapi sebab atas desakan Abdul Muttalib tadi tuan-tuan, akhirnya Abdullah mengambil keputusan pergi. Jadi bila pergi saja, sampai ke Yathrib, keluarga dekat Yathrib tu pun seronok. Bukan hanya dagangan, untuk pergi ziarah keluarga. Nenek dia, nenek mak kepada Abdul Muttalib tadi tuan-tuan, pergi daripada satu rumah ke satu rumah, meraihkan Abdullah tadi tuan-tuan, bagi makan besar kalau bahasa kita tu. Jadi pergi habis semua rumah diziarah, dibawa ziarah tuan-tuan, sampailah sebulan lebih kurang duduk di sana. Waktu nak balik tadi tuan-tuan, dibungkus makanan sebanyak-banyak tuan-tuan. Bukan hanya perjalanan Abdullah, bahkan nak bagi buah tangan pula untuk Aminah, pula tu nak bagi pula buah tangan untuk keluarga di Mekah, terutamanya Abdul Muttalib. Jadi dah diletak atas unta Abdullah tadi tuan-tuan. Waktu nak naik atas unta tu, Abdullah waktu nak naik atas unta tu tiba-tiba rebah. Bila rebah saja tuan-tuan jatuh, waktu itulah, daripada situlah tuan-tuan Abdullah itu tidak lagi sedar diri. Bila dia tak sedar diri, berapa lama selepas tu tuan-tuan dia pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila meninggal dunia Abdullah tadi tuan-tuan, berita dihantar ke Mekah bagi tahu Abdul Muttalib, Abdullah meninggal dunia sakit. Kemudian tuan-tuan penduduk Mekah dalam keadaan sedih. Yang lagi sedih, lagi sakit dan pahitnya, iaitu Aminah. Jadi Aminah ni sedih. Cuba bayangkan, suami baru kahwin tuan-tuan, lepas tu suami pula bukannya cerai-cerai punya orang. Bahasa kita cerai kan. Ini suami yang digila-gilai. Tapi kesedihan tu Allah Ta'ala ubati. Allah ubati dengan satu malam, Sayyidatina Aminah ni mimpi. Datang satu suara. Ada riwayat kitab Berzanji menyebut Allah perintahkan Nabi Allah Adam tu sendiri turun. Ada satu riwayat kata Nabi Allah Musa. Ada satu riwayat kata suara, hanya sekadar suara. Di antara tidur dengan jaga. Aminah tu dia tidur dengan jaga, datang benda tadi yang memberitahu bahawa Aminah, engkau sedang hamil. Dan jaga pelihara kandungan engkau kerana anak yang lahir nanti seorang lelaki dan seorang Nabi. Jadi itu datang setiap malam tu. Itu yang akhirnya dia baru tahu. Daripada mimpi tadi, suara tadi, satu dia tahu dia hamil, dan yang kedua dia melihat haidnya itu tidak datang. Jadi daripada situ dia tahu dia hamil. Kalau tidak dia tak tahu. Kenapa? Kerana kehamilan Sayyidatina Aminah ini tidak sebagaimana kehamilan wanita-wanita lain. Kalau wanita lain, perempuan-perempuan lain, orang-orang rumah kita ni kalau hamil
bang dah lama tak datang haid ni, kita pun pergilah jumpa doktor. Padahal tadi okey je, makan tu okey, minum aku okey, bau badan kita okey. Bila doktor sahkan, oh puan hamil, waktu tu lah tak boleh bau badan kita. Waktu tu terus tiba-tiba nak muntah lah, mengidam, sakit kepala, sakit pinggang, panas, tak boleh tengok muka suami, mengidam sabun, biji kopi, macam-macam. Tapi apa yang dilalui oleh setiap wanita ketika hamil itu tidak dilalui oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Tak ada tuan-tuan. Jadi bila saat hamil saja, bila kata hamil saja Aminah tadi tuan-tuan, cuba bayangkan. Ini maknanya Rasulullah SAW itu dah mula ada di atas bumi tu. Atas dunia tu dah mula dah. Bila kata saja Rasulullah tu dah duduk saja dalam rahim Aminah tu, riwayat menyebutkan ketika tu dunia, bukan Mekah, dunia dalam keadaan waktu tu tengah gersang, kemarau panjang, kering kontang. Dunia ketika itu dalam keadaan kemarau panjang, kering. Tapi bila dapat saja berita Aminah tu hamil je Aminah, Allah turunkan hujan selebat-lebatnya sehinggakan sampai dunia ketika itu mula berair dan juga menghijau. Sungai Nil waktu tu, Sungai Nil, riwayat menceritakan Sungai Nil ketika itu kering. Sungai Nil itu kering. Tapi bila dapat je berita Nabi SAW itu mula dikandungkan, waktu tu Sungai Nil mula mengalirkan air. Binatang-binatang waktu tu menjerit sekuat-kuatnya, menjerit. Dapat je tahu Nabi SAW itu dikandung, tu dijerit tu, jerit rasa gembira. Seluruh binatang-binatang dan haiwan yang ada di bumi tu terjerit-jerit. Pokok tu bergoyang-goyang. Tu hebatnya, baru mengandung, belum lahir lagi, baru mengandung. Berita mengandung tu diketahui. Barakahnya tu. Jadi perjalanan tu berjalan tuan-tuan sampai 9 bulan. Aminah kata, aku tak pernah rasa. Bila aku mengandung saja, bukan aku mengidam, aku tak ada pun apa yang dirasai oleh wanita lain. Bahkan aku rasa lebih segar. Bahkan aku rasa lebih sihat. Bahkan aku rasa lebih semangat. Sehingga sampai riwayat menyatakan Aminah ketika itu semakin cantik. Makin bersih, makin sempurna tubuh Aminah tadi. Kenapa? Kerana menggendong cahaya Muhammad. Cukup 9 bulan. Bulan Rabiul Awal. Nabi SAW lahir hari Isnin. Jadi hari Ahad. Hari Ahad malam tuan-tuan. Waktu tu dunia Mekah, Madinah, Yasrib ketika tu dalam keadaan sepi. Maksud sepi ni tuan-tuan, kalau kita kat tanah Melayu ni, bunyi cengkerik tak ada, bunyi katak tak ada bunyi, anggas malam tak ada, senyap. Cahaya bulan yang mula menyinar ketika tu kan 12 Rabiul Awal tu, maknanya bulan tu dalam keadaan dah mula nak mengambang, terang. Kita pergi Yasrib malam tu tuan-tuan. Yasrib ketika tu tuan-tuan, di antara penduduk ramainya daripada kalangan Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan daripada Aus dan Khazraj ni tuan-tuan, mereka ni datang dari Palestin. Dan Yahudi ni pula tuan-tuan, kenapa dia menempati Yasrib? Dia menempati Yasrib kerana mereka menyelidiki, mengkaji, dan hasil kajian mereka mendapati bahawa daripada situlah akan lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Dan harapan mereka tu supaya Nabi akhir zaman itu lahir daripada kalangan mereka. Tu harapan mereka, tu cita-cita dia. Dia harap sangat-sangat tu. Sampaikan tahap Allah SWT sendiri melakarkan sifat Yahudi ni dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Yahudi ni rapat tak rapat, tahu tak tahu, kenal tak kenalnya mereka terhadap Nabi SAW ni,
tanda-tanda kenabian akhir zaman yang mereka tahu, sampaikan tahap mereka lebih tahu Nabi, lebih kenal Nabi dibandingkan mereka kenal anak mereka sendiri. Sampai tahap macam tu. Mereka kenal Nabi itu lebih kenal Nabi dibandingkan mereka kenal anak mereka. Allah Ta'ala sendiri lakar dalam Quran. Jadi malam tu salah seorang Yahudi tu dia duduk kat satu sutuh. Sutuh ni apa tuan-tuan? Rumah, kalau kita atap. Tapi Arab ni dia tak ada atap macam kita. Dia slab. Jadi Arab ni memang suka duduk malam-malam, musim-musim panas ke apa, duduk kat atas, tidur kat atas tu tempat terbuka. Jadi duduk kat atas tu tuan-tuan, tengah duduk, tiba-tiba terpandang satu anak bintang yang berkelipan, lahir berkelipan, kelip. Bila dia pandang saja anak bintang tadi tuan-tuan, dia bangun bangkit, dia jerit daripada sutuh tu, jerit. Dia jerit sekuat-kuat, dia pekik sekuat-kuat sampai ke Yahudi-Yahudi tu semua keluar tuan-tuan. Bila keluar mereka tanya, apa yang berlaku? Aku dapati dia kata anak bintang yang menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman hari ni lahir. Malam ni lahir dia kata. Malam ni lahir. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Pengetahuan Yahudi. Dan dia nak sangat. Jadi bila kata saja mereka dapat anak bintang tadi, mereka pun ramai-ramai tuan-tuan, dia ketuknya pintu setiap rumah. Setiap rumah tu dia ketuk pintu tuan-tuan, dia tanya malam ni ada tak perempuan hamil yang nak bersalin malam ni? Tak ada, dia pergi cari lagi satu pintu. Cari setiap pintu rumah Yahudi tu tuan-tuan, diketuk, ditanya. Sehingga sampaikan tahap tidak ada satu pintu pun yang ditinggalkan tuan-tuan. Tetapi kekecewaan berlaku tuan-tuan, sampai pagi mereka cari, tidak ada seorang pun yang melahirkan anak. Kalau ada sekalipun anak yang lahir anak perempuan. Anak yang lahir itu anak perempuan. Itu dia Yathrib. Kita balik semula ke Mekah. Ke Mekah pula tuan-tuan, ada seorang Yahudi datang jumpa salah seorang daripada bangsa Quraisy. Dan berita itu tuan-tuan sampaikan kepada Abdul Muttalib. Yahudi itu kata apa? Malam ni akan lahir seorang anak lelaki yang akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman daripada kalangan kamu bangsa Quraisy. Mereka tahu. Jadi berita tu sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia tak rasa apa. Tak rasa apa-apa. Sebab apa? Mustahil lah. Kenapa dia kata mustahil tuan-tuan? Sebab bangsa Arab ni bangsa yang tak dikenali. Hanya dikenali dari kalangan mereka saja. Dan tak ada apa yang hebat. Masa tu yang hebat Rom, Parsi, Yahudi, Nasara, tu semua hebat. Ini bangsa Arab tu tak ada apa-apa. Jadi Abdul Muttalib dia pun tak rasa apa-apa. Jadi berita tu lalu macam tu saja tuan-tuan. Sampailah perjalanan malam tu, berjalan sampailah hampir subuh. Bila hampir subuh ni mak Aminah dia dah mula rasa sakit. Dia kata ni rasa macam nak salin. Dah mula rasa sakit. Jadi bersama dengan Aminah tu dia ada seorang perempuan Habsyi nama Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni satu-satu peninggalan Abdullah. Abdullah ni dia meninggal dalam keadaan meninggalkan seorang khadam namanya Ummu Aiman. Barakah Al-Habsyi, itu nama dia. Panggilannya Ummu Aiman. Jadi ditinggalkan pada Aminah. Aminah pun bagi tahu Ummu Aiman, dia kata aku dah mula rasa sakit. Dia kata sakit. Mak balik nanti mak baca kisah nama, kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni orang satu-satu manusia yang paling lama dengan Rasulullah. Daripada Rasulullah meninggal sampai Rasulullah wafat, dia bersama dengan Rasulullah. Baca kisah Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman pun siap-siap, dia pun keluar daripada rumah tadi. Bila dia keluar saja, dia pegang satu ekor unta. Jadi ada riwayat menyatakan unta tu tarik Ummu Aiman tadi. Ada satu riwayat kata Ummu Aiman yang tarik unta. Jadi ditarik-tarik tuan-tuan sampai ke hujung kampung di rumah Ummu Syifa. Ketuk rumah Ummu Syifa. Satu rumah dia ketuk rumah Ummu Syifa, buka pintu. Tengok Ummu Aiman. Kenapa Ummu Aiman? Ummu Syifa tanya. Siapa Ummu Syifa? Ummu Syifa ni mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Ummu Syifa mak kepada Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Ummu Aiman kata Ummu Syifa, Aminah dalam keadaan sakit nak bersalin. Jadi akhirnya dibawa Ummu Syifa siap-siap, kemudian bersama dengan Ummu Aiman balik ke rumah Aminah.
Sampai di rumah Aminah, ketika tu Aminah dah makin sakit. Jadi Ummu Syifa pun dah siap-siap ke Aminah nak bersalin tadi. Tengah-tengah dia nak bersalin tadi, ketika tu dalam kitab Zanji pula menceritakan bahawa ada 4 orang yang dihantar. 2 orang daripada kalangan bumi, 2 kalangan daripada langit, daripada syurga. 2, yang pertamanya Ummu Aiman bersama, yang kedua Ummu Syifa. 2 daripada syurga, Allah datang ke Allah perintah turun bersama dengan bidadari dan juga anak-anak syurga, mengiringi ketika itu. Siapa? Yang pertamanya Asiyah isteri Fir'aun, dan yang keduanya Maryam, mak kepada Nabi Allah Isa. Turun, 2 wanita mulia ni turunkan untuk menyambut Nabi SAW. Kemudian bila turun saja, riwayat sahih daripada Abdul Rahman bin Auf yang meriwayatkan semula. Abdul Rahman bin Auf dia ceritakan bahawa makku Ummu Syifa, dia ceritakan balik kepadaku bagaimana peristiwa yang berlaku ketika lahirnya Nabi SAW. Ummu Syifa kata waktu tu, pertama sekali dia kata, waktu aku nak menyambut anak tadi, tiba-tiba Aminah kata anak dah keluar. Jadi bila anak dah keluar tadi, aku selak kain. Bila aku selak kain, aku dapati pertamanya cahaya yang sangat kuat lahir daripada tubuh anak tadi. 1. Yang keduanya, aku pelik tengok anak tu lahir. Yang pertama aku pelik tadi cahaya. Yang kedua aku pelik melihat anak tadi tubuhnya bersih sangat. Tidak ada sedikit pun kekotoran pada tubuh anak tersebut. Yang kedua. Yang ketiga pula Ummu Syifa kata apa? Aku dapati anak ini lahirnya dalam keadaan sujud. Lahir tu sujud. Yang keempat, aku dapati anak ni lahir dalam keadaan tali perut yang dah siap dipotong. Tak ada dah. Yang kelima, aku dapati anak ni lahir dalam keadaan dah siap sunat. Yang keenam, aku dapati anak ni dalam keadaan matanya tu telah dicelak. Mata ni dicelak. Bila aku buka kain tu, aku dapati benda tu berlaku. Dan aku yakin bahawa anak ni bukan anak biasa, anak luar biasa. Tu yang sampaikan tahap Ummu Syifa ini adalah di antara orang yang awal beriman dengan Nabi SAW. Bila Nabi isytihar saja kenabian, maka ketika tu Ummu Syifa dengar saja Nabi isytihar kenabian, dia orang pertama yang mula-mula beriman. Kenapa? Dia orang pertama yang melihat mukjizat Nabi SAW. Dia kata ni bukan anak biasa. Jadi dia ambil anak tadi, dia ambil Rasulullah SAW tu dibalut. Waktu dibalut, dia pegang tu, dia balut tu, tangan Nabi SAW mengangkat telunjuk ke langit. Yang ketujuh, Nabi angkat tunjuk tangan ke langit. Ini yang diriwayatkan semula oleh Abdul Rahman bin Auf, yang diceritakan oleh mak dia Ummu Syifa, bagaimana pengalaman menyambut kelahiran Nabi SAW. Yang ke-8, Masya Allah. Yang ke-8 tuan-tuan, waktu Ummu Syifa pegang saja Nabi, dah dibalutnya Nabi tu, tiba-tiba gelap. Kan tadi kan terang dengan tubuh Nabi, tiba-tiba gelap. Dia kata segelap-gelapnya dalam rumah tadi. Segelap-gelap rumah tadi, dia kata aku dalam keadaan ketakutan, takut setakut-takutnya. Padahal awal tadi seterang-terangnya, tiba-tiba gelap segelap-gelapnya. Di tengah gelap-gelap tadi, tiba-tiba datang satu orang yang dalam keadaan berpakaian putih tetapi tidak berwajah. Apa maksud tak berwajah? Tak nampak muka. Jadi nampak bayang-bayang mereka tu datang. Datangnya mereka tu ditanya, nak bawa ke mana? Lalu seorang yang lain pula jawab, bawa ke barat. Lalu dia tanya lagi, nak bawa ke mana? Seorang yang lain pula menjawab, bawa ke timur. Ditanya lagi, nak dibawa ke mana? Seorang lagi pula jawab, nak bawa ke selatan. Dan ditanya lagi, nak bawa ke mana? Seorang lagi menjawab, nak dibawa ke utara. Jadi Ummu Syifa ketika itu ketakutan, dalam keadaan ketakutan, takut. Dalam riwayat yang lain pula menyatakan yang datang itu adalah Jibril. Allah perintahkan Jibril supaya turun. Kenapa ditanyakan ke selatan?
Kenapa ditanyakan ke timur? Kenapa ditanyakan ke utara? Kenapa ditanyakan ke barat? Kerana Jibril diperintah oleh Allah supaya turun, ambil Nabi SAW tadi untuk bawa ke langit dan bawa ke seluruh bumi tadi, ke seluruh dunia, untuk memperlihatkan seluruh penghuni yang berada di langit dan seluruh penghuni yang berada di bumi. Jibril bawa naik pergi langit pertama, diperlihatkan Rasulullah kepada ketika itu seluruh makhluk yang melihat Nabi SAW, tidak ada ungkapan lain yang lahir daripada dua bibir mereka kecuali mereka menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mereka bertasbih keseronokan daripada satu langit ke satu langit, 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 sampai selesai 7 langit Allah SWT. Jibril bawa pula ke bumi, dipusing bawa, diperlihatkan Nabi SAW ke seluruh, sampaikan ketika itu setiap binatang secara jelas mendengar mereka bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Sampailah dikembalikan semula Nabi SAW ke pangkuan Ummu Syifah tadi. Balik semula tuan-tuan. Bila balik semula ke Ummu Syifah tadi, dah dibalut, diletakkan ke atas dulang. Aminah minta supaya ditutup, kenapa cahaya tadi balik semula. Bila letak saja pada Ummu Syifah, Jibril pulangkan semula. Ketika itu cahaya mula terang balik bilik tadi. Bukan cahaya sekadar menerangi bilik rumah Aminah tadi, bahkan seluruh pelusuk alam tidak terlepas daripada terkenanya cahaya yang datang daripada tubuh Nabi SAW. Jadi Aminah risau. Dan Aminah minta kepada Ummu Syifah, Ummu Aiman, supaya ditutup setiap lubang. Kerana ketika itu penduduk Mekah dah mula datang. Daripada mana cahaya ni? Mana datang cahaya ni? Mereka berbondong-bondong datang cari. Cahaya tadi jumpa daripada rumah Aminah. Jadi dah mula rumah Aminah tadi dilingkari dengan orang penduduk Mekah tadi kerana mendapati cahaya itu datang. Jadi adat orang Arab ni, anak bila lahir saja mesti yang melihatnya bapa dia. Jadi disebabkan Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim, yang melihat Rasulullah itu Abdul Muttalib, iaitu tok dia. Dan akhirnya diletakkan kat dalam dulang, letak atas dulang, kemudian ditutup dengan satu, kalau bahasa kita tu tempayan, riwayat menyebut tempayan. Ditutup Nabi itu dengan tempayan kerana cahaya terlalu kuat, takut orang masuk dalam rumah mengejar cahaya tadi. Jadi dipanggil Abdul Muttalib ketika itu dalam keadaan sedang tawaf. Waktu tengah tawaf, tiba-tiba datang Ummu Aiman tadi bagi tahu Abdul Muttalib, Aminah dah selamat melahirkan anak. Abdul Muttalib ni punya seronok tuan-tuan, kerana mengingatkan dia kepada Abdullah, satu. Kemudian dia tanya anak lelaki ke perempuan, dia kata anak lelaki, seronok lagi, dua. Yang ketiga, seronok dan terkejut kerana mengingatkan kata-kata Yahudi malam tadi. Ingat kata-kata Yahudi malam tadi, bahawa daripada kalangan kamu akan lahir seorang anak lelaki yang akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Jadi Abdul Muttalib ni tuan-tuan pun berlari dengan Ummu Aiman tadi, tuan-tuan, balik ke rumah Aminah. Balik sampai rumah Aminah, jumpa Aminah, tanya khabar Aminah, baik. Lalu tanya mana anak-anak dalam bilik ayah. Jadi buka pintu bilik tuan-tuan, bila buka saja pintu bilik, buka aja pintu bilik, tempayan yang menutup tubuh Nabi SAW tu tuan-tuan, diceritakan pecah dua. Bila pecah je dua tuan-tuan, cahaya tu makin menyelinap kuat sangat tuan-tuan. Dan akhir ketika Abdul Muttalib dalam keadaan berdiri tadi tuan-tuan, bertentang matalah di antara mata Abdul Muttalib dengan mata Nabi SAW. Sehingga terlancar daripada kata-kata Abdul Muttalib kata, aku rasa satu perasaan yang mana perasaan ini tidak pernah kulalui pada sebelum ini. Aku sayang sangat anak ni, dan kurasakan anak ini sangat-sangat sayang padaku. Itu sebabnya kelebihan ni tuan-tuan hanya diberikan pada dua insan saja yang atas bumi ini. Yang pertamanya Nabi Muhammad SAW, dan yang keduanya Nabi Allah Musa AS. Ketika Asiah tengok Nabi Allah Musa, ungkapan yang sama lahir daripada dua bibir Asiah.
Aku rasa sangat sayang anak ni dan tak pernah ku rasai sayang seperti, dan ku rasakan anak ni sangat-sangat menyayangi aku. Masya Allah. Ya, akhirnya dia berlutut, Abdul Muttalib lutut tuan-tuan. Dia pun ambil Nabi SAW digendong tuan-tuan. Kemudian dia berdiri balik tuan-tuan, minta izin pada Aminah nak bawa Rasulullah SAW ni pergi ke Kaabah. Sampai di Kaabah ditawaf semua tuan-tuan. Kemudian dia masuk dalam Kaabah, dia doa minta pada Allah. Yang pertama sekali isi kandungan doa di antaranya tuan-tuan, Abdul Muttalib minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan dan pemeliharaan kepada anak ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia dah tahu keselamatan anak ni pasti tergugat. Yahudi dia tak duduk diam. Itu sebab kalau kita baca sejarah tuan-tuan, Nabi SAW daripada lahir itu saja sampailah dia berjalan pembesaran dia tuan-tuan sampai jadi Nabi dalam keadaan ketakutan. Kerana di setiap tempat Nabi berhadapan dengan mereka yang nak bunuh Nabi SAW. Kenapa? Kerana tanda-tanda kenabian itu setiap masa, setiap saat, detik itu ada pada Nabi. Jadi dia minta, yang pertama minta Allah Ta'ala pelihara Nabi. Yang kedua minta supaya Allah jadikan Nabi ni, Muhammad ni adalah manusia yang seagung-agung makhluk. Dan dia minta juga pada Allah supaya Allah jadikan Muhammad ini semulia-mulia makhluk. Dia minta pada Allah. Dah selesai berdoa tadi tuan-tuan, nama diberi dengan nama Muhammad. Nama Muhammad diberi tuan-tuan. Waktu diisytiharkan kepada penduduk Mekah, nama cucu ni nama Muhammad, orang Mekah tanya, Abdul Muttalib kenapa letak nama Muhammad? Nama apa ni, dia kata. Pelik. Sebab sebelum tu tuan-tuan tak ada seorang pun yang memberi nama Muhammad. Sehingga riwayat dalam kitab tafsir menyebutkan tuan-tuan, kalau katalah ada orang letak nama Muhammad sekalipun, anak tu tak lama meninggal. Kerana memang nama tu Allah khususkan kepada Nabi SAW. Akhirnya tuan-tuan bawa balik, serah balik pada Aminah. Bila serah pada Aminah, dia minta pada Aminah supaya jaga anak ni elok-elok, pelihara elok-elok, jaga keselamatan dia. Lalu ketika itu tuan-tuan, orang pertama yang menyusukan Rasulullah SAW adalah bondanya sendiri, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Riwayat menyebutkan Sayyidatina Aminah ni sempat menyusukan Rasulullah ni 3 hari, ada setengah riwayat kata 9 hari. Jadi berita kelahiran Nabi SAW ni tuan-tuan sampai ke penduduk Mekah semua, terutamanya di antaranya tuan-tuan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pak saudara Nabi SAW. Bukan hanya sekadar dia mendengar Nabi lahir daripada adik dia Abdullah, dia rasa seronok. Tapi dia dengar lagi pula nama anak ni anak lelaki, kemudian pelik. Ketika tu Nabi tu dah dipanggil bayi pelik. Penduduk Mekah panggil bayi pelik. Lahir dengan cahaya. Kemudian tuan-tuan, bila dia dengar saja Abdullah tadi lahir, dia pun perintah kepada Suwaibah. Suwaibah dia punya khadam tuan-tuan, dia bagi tahu Suwaibah pergi tengok anak, dia kata. Anak Aminah ni, anak Abdullah. Jadi Suwaibah pun pergi tengok. Pergi jumpa Aminah. Mana anak tu? Jadi Aminah kata anak tu dalam buayang, pergi tengok. Jadi Suwaibah ni ketakutan tuan-tuan, nak dekat, pergi. Nak dekat sekali, akhirnya Aminah kata pergi. Selak kain tu, selak. Kejut ta'ajub tuan-tuan, tengok. Sesempurna-sempurna kejadian, kemudian cahaya sekuat-kuat cahaya daripada tubuh tu. Sehingga akhirnya tuan-tuan, Suwaibah balik bawa berita ke Abu Lahab tuan-tuan. Abu Lahab rasa seronok dan ta'ajub tuan-tuan. Akhirnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah kerana rasa seronok sangat. Jadi ada cerita pasal Abu Lahab ni pula. Sayyidina Abbas tuan-tuan, bapa saudara Nabi, adik-beradik dengan Abu Lahab. Jadi Sayyidina Abbas ni pernah satu hari ketika Abu Lahab dah meninggal dunia tuan-tuan, Sayyidina Abbas diriwayat takhrij daripada Imam Bukhari. Sayyidina Abbas ni mimpi dia bertemu dengan Abu Lahab. Jadi dia tanya pada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, dia kata, bagaimana kehidupan kau pada hari ini? Akhirnya tuan-tuan, Abu Lahab kata, hari ini dia kata aku duduk dalam neraka Allah dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia kata setiap hari Isnin Allah berikan pelepasan aku daripada azab. Kemudian Allah Ta'ala terbitkan daripada dua celah jariku, ibu jari dan telunjukku ni, di celah-celahnya tu Allah Ta'ala terbitkan air supaya pada setiap hari Isnin tu aku boleh minum air tu.
Aku boleh minum air. Jadi Sayyidina Abbas ni tanya pada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa kelebihan engkau sehingga Allah Ta'ala bagi, apa yang kau buat sehingga kan begitu kelebihan Allah Ta'ala berikan pada engkau. Jadi Abu Lahab kata, wahai Abbas, dia kata, ketika hidup aku dulu, aku rasa seronok atas kelahiran Muhammad sehingga sampai aku merdekakan Suhaibah. Masya Allah tuan-tuan. Cuba bayangkan, Abu Lahab yang kafir tu pun tuan-tuan, bahkan tuan-tuan bukan kafir saja, bukan syirik, Allah lakarkan celaka atas dia tu tuan-tuan, sampai ada satu surah khas. Tapi besar tak besar celaka Allah berikan pada dia sejak hari Isnin tuan-tuan. Allah berikan pelepasan dan Allah Ta'ala terbitkan air daripada celah jarinya atas sebab dia rasa seronok dan gembira kelahiran Nabi SAW, dan sehingga sampai dia merdekakan Suhaibah. Masya Allah tuan-tuan. Jadi akhirnya Suhaibah tu tuan-tuan, orang yang kedua menjadi ibu susuan setelah Aminah tadi. Suhaibah jadi ibu susuan kepada Nabi SAW. Suhaibah yang teruskan. Kemudian tuan-tuan, di antara lagi yang datang melihat Nabi SAW ni bayi pelik. Jadi orang datang tak berhenti-henti nak tengok Nabi. Di antaranya tuan-tuan 3 dara mak. 3 dara daripada Bani Sulaim. Dia datang ke rumah Aminah, melihat ziarah Aminah, nak tengok baby. Aminah pun bagi kepada seorang perempuan tu, perempuan dara tadi tuan-tuan, dia bagi. Kemudian diperintahkan, dia kata susukan. Wahai perempuan, dia kata susukan anak itu. Dia kata mana boleh aku nak susukan? Kerana aku ni orang perempuan yang belum kahwin, mana ada susu. Aminah kata susukan. Sampai 3 kali Aminah minta susukan. Lalu akhirnya diselakkan tudung dia, kemudian dia buka jubah dia, lebih kurang macam itulah. Dia sua buah susu dia. Rasulullah pun hisap. Bila hisap saja kena mulut Rasulullah, susu keluar sebanyak-banyaknya sehingga Rasulullah kenyang. Kemudian diteruskan pula pada perempuan dara yang kedua, begitu juga disuakan buah susunya. Rasulullah pun masuk dalam mulut dia. Kemudian ketika tu dihisap sampai kenyang, susu sebanyak-banyak keluar. Begitu juga perempuan ketiga. Ini sebabnya perempuan 3 orang dara ni tuan-tuan, dalam hadis sahih Nabi kata apa? Aku mempunyai 3 orang mak. 3 orang mak atiqat. Kenapa disebut atiqat? Atiqat tu kerana 3 perempuan tu namanya atiqah. 3 perempuan dara daripada Bani Sulaim tu namanya atiqah. Nabi kata aku mempunyai ibu susuan yang namanya atiqat. Salasata atiqat. Masya Allah. Kemudian di antara lagi yang datang jumpa Nabi ketika tu datang ziarah Nabi, mak kawan baik mak Nabi SAW. Kawan baik kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Usia ketika tu wanita yang datang tu usia dia 15 tahun mak. Usia dia 15 tahun. Dia datang ziarah kawan baik dia, dapat bersalin, lepas tu dengar pula baby pelik. Kemudian dia minta nak tengok, dia letak atas riba mak. Waktu dia letak atas riba tadi, dia letak atas riba tu dia berdoa, ya Allah, jadikan anak ini sebagai penemanku sehingga sampai aku mati. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai penemanku sampai aku mati. Mak siapa dia mak? Siapa dia? Siapa ya? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW. Dia tahu tak dia nak kahwin dengan anak tu? Tak. Dia tak tahu dia nak kahwin dengan anak tu. Tapi Allah mengilhamkan, mentaufikkan Sayyidatina Khadijah untuk berdoa, minta pada Allah. Minta pada Allah, digerakkan hati minta pada Allah supaya Allah jadikan dia sebagai peneman, anak ni sebagai peneman hidup dia sampai dia mati. Ulama sebut Allah nak menggambarkan bahawa sampai tahap Allah datangkan isteri Nabi menyambut kelahiran Nabi SAW. Kerana ini kelahiran agung. Yang akhirnya tuan-tuan, sampailah satu peringkat Nabi SAW diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Cerita sampai situ. Itu sebabnya tuan-tuan, kelahiran Nabi ini bukan kelahiran biasa, tetapi satu kelahiran makhluk agung yang kita kena baca, kita kena teliti, kena faham. Kerana itulah titik permulaan bagaimana nak menerbitkan, membina rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi. Itu sebab Allah Ta'ala pernah tanya pada Nabi. Allah pernah bertanya pada Nabi, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini, wahai Muhammad? Kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ni? Alam ni apa? Ma siwallah.
Sesuatu selain daripada Allah tu alam. Kau tahu tak kenapa aku jadikan alam? Arash alam, malaikat alam, lauh mahfuz alam, syurga alam, Israel alam, Azazil tu termasuk alam. Kenapa Allah jadikan alam? Allah jadikan alam. Nabi SAW bila tanya, tunduk malu pada Allah. Tunduk malu pada Allah. Digeleng kepala, tak tahu Allah, dia kata. Aku jadikan alam kerana engkau, wahai Muhammad. Aku jadikan alam ini kerana engkau, wahai Muhammad. Dan kau tahu tak kenapa aku jadikan engkau, wahai Muhammad? Rasulullah makin tunduk, rasa malu sangat. Digeleng kepala, dah tak cakap apa-apa dah. Malu sangat dengan Allah. Lalu Allah menjawab, aku jadikan kau pula Muhammad kerana aku. Itu sebabnya alam ni tak ada nilai. Syurga tak ada nilai. Dunia tak ada nilai kalau tidak ada Nabi SAW. Itu sebabnya cinta sahabat ni sampai peristiwa berlaku kepada Sayyidina Ja'far. Siapa Sayyidina Ja'far? Sayyidina Ja'far ni sepupu Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Ja'far ikut Nabi pergi berperang dengan para sahabat yang lain. Waktu tu Sayyidina Ja'far dalam keadaan berpuasa. Jadi dalam peperangan tu, sehinggakan sampai Sayyidina Ja'far ni syahid, tidak ada satu tempat tubuh Sayyidina Ja'far tadi kecuali semua bekas tusukkan pedang. Jadi bila dia syahid saja, Allah perintahkan kepada malaikat, bawa Sayyidina Ja'far pergi masuk syurga untuk berbuka puasa di sana. Bila Sayyidina Ja'far masuk dalam syurga, dia tanya pada malaikat, wahai malaikat, di mana Rasulullah SAW? Rasulullah mana? Malaikat kata, Rasulullah mana? Di dalam syurga. Rasulullah masih di dunia. Sayyidina Ja'far kata, buat apa kau hantar aku ke sini? Tidak ada nilainya syurga ni bagiku tanpa Muhammad. Minta balik semula aku ke dunia. Kerana dunia walaupun aku berpisah tempat dengan Muhammad, tetapi setidak-tidaknya tempat pijak Muhammad itu masih lagi berhubung dengan tubuh aku. Cuba bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Ja'far nak gambarkan kepada kita sebesar-besar nikmat syurga itu. Kalau tak ada Muhammad, tidak ada nilai. Kalau syurga tu pun tak ada nilai tanpa Muhammad, ini apatah lagi dunia. Itu sebabnya minta apa sekalipun tuan-tuan, nak sihat, nak masuk syurga, terpelihara daripada neraka, apa sekalipun kita minta pada Allah, supaya Allah letakkan yang diberinya tu mesti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab minta sungguh-sungguh pada Allah, supaya Allah letakkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Nabi SAW, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tidak ada nilai dunia, tidak ada nilai akhirat, tidak ada nilai syurga tanpa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meletakkan dalam hati kita ni rasa cinta pada Allah, cinta pada Nabi, pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat kita, jiran kita, semuanya Allah Taala terbitkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dunia kita dapat bersama dengan Nabi secara ruhi, secara perasaan, dan kita harapkan besok jasad kita, perasaan kita, kehidupan kita dan apa yang Allah berikan kepada dua tangan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafaratul salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.